Assalamualaikum Ibu dan Ayah. Untuk video part 4, saya akan share berkenaan dengan suasana di Mekah dan Masjidil Haram dan tips bagaimana melakukan dan melaksanakan umrah bersama-sama dengan anak kecil. Okey, untuk sesiapa yang sampai di Madinah dahulu dan ingin bergerak ke Mekah, akan ada dua cara, sama ada boleh naik train ataupun naik bas. Bagi ibu ayah yang ada rezeki lebih, boleh bawa anak-anak naik train. Yang anak-anak akan excited lah. Perjalanan naik train ni ambil masa lebih kurang 1 jam setengah dan pendeklah berbanding dengan naik bas yang mengambil masa sehingga 4 jam. Dalam perjalanan, biasanya anak akan ada dalam keadaan ihram sebab kita dah niat mikot berhampiran dengan Mekah dan anak-anak akan berada dalam keadaan ihram lah sepanjang perjalanan. Jadi memang saya cadangkan kalau ada duit lebih boleh gunakan untuk train tiket. Jadi masa perjalanan dan anak berada dalam keadaan ihram tu lebih pendek. Dan dalam perjalanan kena jaga pantang larang ihram untuk memudahkan pemakaian baju ihram. Anak-anak lelaki jangan lupa bawa safety pin dan tali untuk ikat di bahagian pinggang anak-anak. Waktu kami sampai Mekah masa tu dah agak lewat, pukul 9 malam. Anak-anak dah mengantuk sikit, tapi kami pujuk-pujuk juga untuk sempurnakan umrah. Kalau ibu ayah boleh adjust dengan mutawif, cuba pilih waktu yang bergerak awal pagi dari Madinah dan sampai Mekah petang supaya anak tak mengantuk. Kalau gerak dari Malaysia direct ke Mekah untuk anak-anak kecil, pada pandangan saya tak perlu dahulu terus umrah. Boleh niat umrah dan miqat sendiri pada keesokan harinya bila anak-anak lebih bersedia dan tak penat. Untuk melaksanakan ibadah umrah memang perlu pakai carrier untuk anak-anak bawah 2 tahun. Afdal yang facing forward. Memang kena banyak berhenti rehat kalau anak penat. Banyak-banyak doa sepanjang tawaf dan sa'i. Waktu tawaf, saya cadangkan yang besar sikit, berjalan sendiri dan pakai safety wristband yang kita ikat kat tangan anak tu. Memang akan bersesak-sesak, berhimpit-himpit. Memang bahaya kalau kita pegang sahaja anak, takut terlepas. Okay, untuk sa'i, selesai tawaf tu dah agak lewat malam juga, dah pukul 10-11 macam tu. Jadi anak dah sangat mengantuk, jadi kami sewa skuter untuk sa'i. Untuk harga skuter boleh rujuk pada gambar yang saya sertakan dalam video ni. Untuk pergi ke tempat skuter, bahagiannya lain, tingkat 3. Boleh tanya-tanya sekeliling. Jadi untuk pakai skuter, sewa skuter di tingkat 3. Di dataran yang bersebelahan dengan Kaabah tak boleh pakai stroller. Boleh pakai stroller di tingkat 2 sahaja. Wheelchair dan stroller di tingkat 2 sahaja. Kalau daripada dataran ke tempat skuter sebenarnya agak jauh lah, tapi okey lah, manageable lagi. Waktu tawaf dan sa'i, kena standby sikit lah, gula-gula dalam poket. Kalau dah lepas beberapa round, boleh bagi reward pada anak-anak. Jumpa adalah beberapa jemaah daripada negara lain yang nampak anak-anak saya, dia ambil gula daripada poket dia lepaskan pada anak-anak saya. Masa tu saya tak terfikir nak bawa gula-gula. Bagus juga bawa gula-gula ni, bagi reward pada anak lepas dah complete beberapa round. Lepas dah selesai tawaf dan sa'i, kena bawa anak-anak untuk bercukur. Untuk bercukur jangan risau, dekat sana banyak je kedai cukur. Diorang yang akan cari. Biasanya dia akan panggil jemaah yang nampak macam dah selesai umrah. Lepas tu dia akan bawa lah guide kita pergi ke tempat kedai dia untuk bercukur. Okey, untuk di Masjidil Haram, anak-anak kecil memang boleh masuk, tak ada masalah, tak ada larangan. Tempat lelaki ke tempat perempuan, anak-anak kecil semua boleh masuk. Tapi stroller tak boleh masuk. Jadi kalau plan nak solat di dalam Masjidil Haram, jangan bawa stroller. Kalau kita letak stroller kat luar-luar tu, ada possibility boleh hilang dan tak dijumpai lagi. Kalau memang plan nak solat dekat dataran sahaja, bolehlah bawa stroller bersama dengan anak-anak. Biasanya waktu solat yang saya akan bawa stroller adalah waktu subuh. Masa ni anak-anak kadang-kadang susah nak bangun, memang ngantuk lagi. Letak dalam stroller dan solat di dataran sahaja. Untuk tawaf sunat bersama anak-anak, memang saya pakai stroller, tapi stroller hanya boleh di tingkat 2. Tapi tingkat 2 ni lebih besar lah jaraknya, 3 kali ganda, lebih jauh. Kadang-kadang nak completekan tawaf sunat ni perlukan masa daripada pagi sampai malam baru selesai. Contoh lepas solat subuh, kita buatlah separuh, 3 round.
Lepas tu lepas asar ataupun lepas zuhur sambung lagi 4 round. Macam tu, buat slow-slow. Kita ambil masa santai-santai, tak nak anak rasa tertekan, penat, stres kan. Kalau nak buat tawaf sunat di dataran Kaabah boleh je, tapi suami atau lelaki yang berpakaian ihram sahaja boleh masuk kawasan dataran Kaabah. Jadi kalau nak buat tawaf sunat dengan anak-anak di kawasan dataran dan jaraknya tak jauh, mak kena pakai carrier, suami kena pakai baju ihram. Sebab kalau kat Madinah dekat luar masjid tak ada. Jadi pengalaman untuk dispense air zam-zam daripada tong tu memang banyak dapat dekat Masjidil Haram dan Mekah. Jadi pit stop untuk tawaf dan sa'i yang banyak berhenti-berhenti tu boleh bagi anak-anak banyak minum air zam-zam. Okey, di Mekah saya ambil Mekah Tower. Jaraknya 50 meter, sangat dekat. Memang mudahlah bawa anak-anak untuk pergi ke Masjidil Haram. Personally saya suka bahagian basement sebab tak ramai orang kat situ. Lepas tu tempat dia tak begitu luas. Bila tak begitu luas, senanglah nak pantau anak-anak. Dan bagi anak-anak yang suka main air, macam anak saya tahun setengah ni tak boleh nampak tempat air, memang nak main air, suka tekan air pergi keluar. Jangan solat berdekatan dengan tempat dispense air zam-zam kan. Okay, untuk pemilihan hotel, memang Mekah kalau ada anak-anak kecil janganlah cari hotel yang jauh-jauh. 50 meter tu saya rasa paling senang lah. Jadi untuk budget friendly boleh pilih yang Madinah jarak agak jauh. Saya ambil hotel Madinah jarak 200 meter. Tak rasa jauh sangat pun jalan sebab jalannya flat. Tapi Mekah jalannya membukit, jadi kalau jalan jauh sikit dah rasa penat. Jadinya untuk Mekah saya memang sarankan dan cadangkan sangat-sangat untuk pilih hotel yang dekat 50 meter saja. Okey, itu saja untuk video part 4. Jika anda suka video ini, boleh like, komen dan subscribe.